Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma taufiqi illa billah. Wa ma tawakkuli ada sedikit. Okey. Wa ma tawakkuli wal i'timadi wal i'tisam ya illa 'ala Allah. Salawatullahi wassalamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kata amin. Amin kata. Amin. Kuat lagi. Amin. Allahumma atinal hikmah. Kata amin. Amin. Okey. Baik. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik. Terima kasih pada pengurusi majlis yang berusaha, mudirah, pengetua, seterusnya pada guru-guru, asatizah, seterusnya adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Pernah tengok muka ustaz? Tak pernah tengok. Siapa yang pernah tengok, angkat tangan tengok. Okey, baik. Adalah beberapa orang yang ustaz kenal. Okey, antaranya anak Dr. Akmal. Apa lagi? Okey, tu adik kita adalah anak-anak sahabat ustaz belaka. So yang ada kat sini semua pangkat anak-anak kepada ustaz, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, yang pertama ustaz panjatkan kesyukuran kepada Allah. Okey, kerana Allah pertemukan kita bagi kali yang pertama di sini. Dan ringkaskan cerita pada pagi ini, apa tajuk ceramah ustaz? Siapa tahu? Maulid Rasul. Apa tajuk dia? Rasul sebagai seorang muallim. Muallim tu apa? Muallim tu adalah seorang guru. Muallim tu adalah seorang guru. Baik. Kamu tahu ke tak tahu? Nabi SAW ni adalah seorang yang kasihkan kepada kanak-kanak. Nabi kita Muhammad SAW, dia amat kasih dan sayang pada kanak-kanak. Baik. Siapa boleh jawab, ustaz bagi hadiah. Siapa boleh bagi jawapan siapa kanak-kanak yang ada di dalam rumah Nabi SAW? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Okey, ada lagi jawapan yang lain? Ya. Siapa? Siapa dia? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Salah. Qasim. Okey, itu nama anak-anak Nabi. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Raqayyah, Ummi Kulthum. Yang tu anak Nabi SAW. Saya ustaz tanya, kanak-kanak. Siapa kanak-kanak yang ada di dalam? Ali bin Abi Talib. Okey, boleh. Ketika awal Ali bin Abi Talib adalah seorang kanak-kanak. Lain lagi? Siapa tahu? Ibrahim. Okey, sekarang kamu kena tulis apa yang ustaz sebut. Okey, tulis. Okey, di antara anak-anak yang ada di rumah Nabi SAW, kanak-kanak. So kanak-kanak ni kecil macam kamu. Okey, so kanak-kanak yang pertama, okey, Hasan dan Husin. Okey, Hasan dan Husin. Okey, tulis Hasan dan Husin. Okey, Hasan dan Husin. Okey, yang kedua. Dah tulis belum? Okey, tulis cepat, Hasan dan Husin. Dah. Okey, yang kedua, Usamah. Usamah. Okey, yang kedua adalah Usamah. Usamah. U-S-A-M-A-H. Usamah. Okey, kejap lagi ustaz tanya balik ni. So tulis betul-betul. Yang pertama Hasan dan juga Husin. Yang kedua Usamah. Siapa dia yang kedua? Usamah. Ya, betul.
Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Baik, Usamah bin Zaid. Okey? Okey, saya sebutkan balik. Okey, yang pertama Hasan dan Husain, yang keduanya adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Baik, ada lagi yang ketiga? Ada. Okey, siapa dia yang ketiga? Hindun bin Halah. Hindun. Hindun, Hindun bin Halah. Okey, so berapa orang dah? 4 orang. Hasan dan Husain, kemudian Usamah bin Zaid, kemudian Hindun bin Halah. Ada 4 orang kanak-kanak di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Siapa Hasan dan Husain? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Usamah bin Zaid? Anak kepada anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, anak kepada anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulitnya hitam, rambutnya kerinting, bibir mulutnya tebal, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang sangat-sangat dekat Usamah. Okey, dapat? Dah tulis dah? Okey, ustaz kena bangun berdiri ni. Okey, ustaz kena bangun berdiri. Okey, dah tulis? Okey, dah habis tulis. Tengok dekat ustaz. Bagus. Barakallahu fiik. Bagus. Okey. Okey, tengok depan. Okey, cantik. Bagus. Okey, dah habis tulis. Sekarang tengok dekat ustaz. Okey, tengok dekat ustaz. Siapa Usamah? Hasan dan Husain cucu. Baik, siapa pula Usamah bin Zaid? Anak angkat kepada anak angkat Nabi, anak kepada anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang sungguh-sungguh dekat Usamah, sehingga kan kata Nabi, huwa hubbi ibnu hubbi. Dia adalah kekasih aku, anak kepada kekasih aku. Okey, dia adalah kekasih aku, anak kepada kekasih aku. Maknanya Nabi sayang sangat-sangat dekat Usamah, walaupun dia hitam. Agak-agak kenapa walaupun dia hitam, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang? Pasal dia baik. Okey, ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sukakan kepada kanak-kanak. Baik. Siapa dia lagi yang ketiga? Yang ketiganya adalah Hindun bin Halah. Hindun bin Halah adalah anak tiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia anak kepada isterinya yang pertama, Sayyidatina Khadijah. Okey, dia anak kepada Sayyidatina Khadijah melalui bapa yang lain. Baik. Okey, itu 4 orang kanak-kanak yang ada di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dengar ustaz cerita satu kisah. Baik. Jabir bin Samurah. Okey, siapa dia nama sahabat ni? Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ni, dia ni budak kecil. Okey, dia ni budak kecil. Berapa usia dia ketika dia ceritakan yang ni? Usia dia dalam sekitar darjah 2 atau darjah 3. Okey, berapa umur dia? Darjah 2 atau darjah 3? Darjah 2. Okey. Siapa darjah 2? Angkat tangan. Oh, ramai darjah 2. Okey, sebaya dengan kamu. Okey, sebaya dengan kamu. So, mai ni ustaz nak lakon seorang. Ustaz nak ambil sebagai pelakon. Siapa nak jadi pelakon? Okey, mai sini ke depan. Mai. Okey, mai sini. Apa namanya? Amsyar. Bukan Amsyar. Amsyar betul? Zaid. Izzat, mai sini Izzat. Okey, Izzat darjah berapa? Darjah 3. Okey, baik. Izzat bin Akmal. Okey. Baik, sekarang ni saya nak lakonkan macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Sekarang Nabi keluar daripada masjid. Okey, kata Jabir bin Samurah, Jabir ni dia kuat ingatan dia. So dia hafal hadis, dia ceritakan balik dekat kita apa yang berlaku waktu tu. So Jabir bin Samurah dia kata, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul ula." Aku solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat Zuhur berjemaah. Okey, selesai daripada solat Zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Jabir bin Samurah yang besar macam ni dia pun ikut Nabi keluar. Dia ikut belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata fastaqbalahul wildan. Nabi jumpa dengan kanak-kanak yang ramai di depan masjid. So, Jabir ada kat sebelah, apa Nabi buat dekat dia? Nabi ambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi letak dekat pipi dia, Nabi gosok macam ni. Okey, waktu keluar daripada masjid. Tahu kenapa gosok macam ni? Siapa tahu? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat macam tu dekat pipi dia?
Ya, sebab Nabi SAW sayang. Sebab itu kalau kamu sayang dekat orang, apa kita nak buat dekat dia? Okey, baik, gosok pipi dia. Kamu gosok pipi dia tu tanda sayang. Okey, tanda sayang. Apa kata Jabir bin Samurah? Tidaklah, dia kata, wangi. Dia kata tangan Nabi SAW ni amat wangi. Wanginya seumpama baru dicelup di dalam botol minyak wangi. Kemudian aku terasa tangan Nabi SAW tangan yang sejuk. Baik. Kemudian, okey, pergi duduk balik. Okey, kemudian kata Jabir, aku rasa cemburu, Nabi pegang aku sebelah pipi. Nabi SAW pergi pula kepada anak-anak yang ada di depan masjid. Tahu macam mana Nabi SAW buat? Okey, Nabi buat dengan dua belah tangan. Okey, Nabi pegang macam mana? Nabi pegang. Tak apa, saya pegang yang ni. Okey, Nabi buat macam ni kat dia. Okey, bangun sekejap. Dia orang nak tengok, dia orang tak nampak. Mai sini. Apa nama ni? Abdil. Abdil, masya-Allah. Abdil, apa okey, baik. Okey, tengok ke ustaz. Okey, so Nabi SAW pegang pipi dia, Nabi buat macam ni. Okey, baik. Fada'a lahum bil barakah. Nabi SAW juga mendoakan kepada mereka keberkatan. Kalau kamu yang ada ibu dan ayah, biasakan minta ayah. Tadi ustaz cerita Nabi SAW dia doakan kepada anak-anak, kepada budak-budak dengan doa keberkatan. Kat mana Nabi buat? Nabi pegang pada bahagian kepala ataupun Nabi pegangkan pada bahagian dada dan didoakan kepada mereka. Okey, baik. Terima kasih. Duduk. Tahu tak apa Nabi SAW doakan? Antara doa yang Nabi doakan kepada mereka, Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum ta'wil. Ya Allah, jadikan mereka faham agama dan jadikan mereka pandai Al-Quran. Siapa yang dah habis baca Al-Quran, dah khatam? Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, baik. Baik, siapa yang okey, baik. Kalau ditanya soalan, kenapa Nabi SAW bacakan doa tu kepada para sahabat? Sebab Nabi SAW nak semua mereka ni faham agama. Baik, jadi dibacakan, diletakkan tangan pada dada, diletakkan tangan pada bahagian kepala, kemudian didoakan. So ibu-ibu kita, ayah-ayah kita yang ada dekat rumah, biasakan mendoakan anak-anak dengan cara diletakkan tangan pada dada ataupun saat ketika menyentuh. So Nabi SAW dia menggunakan sentuhan sebagai tanda kasih sayang saat ketika mana nak mendoakan. Baik, kadang ada ibu bapa, okey, contohnya ada yang dia orang buat rakaman, ada ibu bapa yang dia hanya sekadar doakan dalam solat tetapi yang paling terbaik mendoakan ketika menyentuh. Baik, siapa pernah dengar cerita tentang surah Al-Fatihah? Pernah tak ada ustaz atau ustazah cerita tentang surah Al-Fatihah? Baik, seorang sahabat nama dia Abu Sa'id. Okey, seorang sahabat ni nama dia Abu Sa'id. Dia kata, aku solait anda Nabi SAW. Dia kata, satu hari aku tengah solat, kemudian Nabi SAW panggil aku. Boleh jawab tak dalam solat? Dalam waktu tengah solat ada orang panggil kita, boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Baik, tapi ketika mana Nabi SAW panggil, kalau solat sunat ataupun waktu kita solat sunat, mak kita panggil, kita boleh berhenti solat dan menjawab pada waktu tersebut. Baik, kemudian dia kata, sallaitu wa qumtu. Aku pun selesaikan solat, aku pun bangun. Okey, dia dah selesai solat dah, waktu dia tengah duduk ni, kemudian dia pun bangun. Okey, dia bangun, dia pergi dekat Nabi SAW. Bila dia pergi dekat Nabi, apa dia kata? Ya Rasulullah, engkau panggil aku. Nabi tanya, kenapa tak jawab? Sebab tu ingat, kalau cikgu panggil, terus jawab. Okey, jangan diam, jangan buat tak tahu. Maka Nabi SAW tanya dekat dia, aku panggil engkau, kenapa engkau tak jawab? Dia kata, ya Rasulullah, aku sedang solat. Kata Nabi SAW, nak tak aku ajarkan kepada engkau a'zamu suratan fil Quran, surah yang paling agung daripada Al-Quran. Dia kata, nak ya Rasulullah, aku akan ajarkan kepada engkau sebelum keluar. Baik, macam mana Nabi SAW ajar? Okey, siapa pula nak jadi pelakon? Okey, mai sini, cepat bangun. Okey, so Nabi kata, aku akan ajarkan engkau ketika nak keluar nanti, aku akan ajarkan. Macam mana Nabi SAW ajarkan dia? Nabi pegang tangan.
Okey, Nabi SAW pegang tangan sahabat ni sambil berjalan, dan Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat ini surah Al-Fatihah. Baik, nampak tak bagaimana cara Nabi SAW mengajar penuh dengan lemah lembut dan kasih sayang. Sebab tu para sahabat sayang sangat-sangat dekat Nabi SAW. Okey, so dengan cara pegang tangan. Baik, siapa ingat cerita ketika wahyu pertama diturunkan, macam mana Jibril? Apa Jibril buat dekat Nabi SAW? Siapa nak jawab? Ya. Kenapa Jibril peluk Nabi SAW? Sebab Nabi SAW tak boleh baca dan ketakutan. Apa tujuan peluk tu tadi? Nak menenangkan, supaya Nabi SAW dia rasa tenang, maka dipeluk pada waktu tersebut. Baik, maka tu beberapa contoh yang ustaz boleh berikan. Baik, yang mana lagi? Okey, ustaz ceritakan pula satu kisah. Okey, satu kisah bagaimana Nabi SAW ni adalah seorang muallim. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, okey, kalau ada orang baca Al-Quran, apa kena buat? Dengar lagi, diam, jangan bercakap walaupun sepatah. Sebab Allah kata, fa iza quri'a 'alaikumul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan kepada kalian Al-Quran, pasang telinga untuk dengar dan diam, jangan berkata-kata. Siapa yang tak suka pada Al-Quran? Makhluk apa yang paling tak suka pada Al-Quran? Syaitan, jin. Okey, baik. Maknanya kalau ustaz baca Al-Quran, ada orang bercakap-cakap, maknanya ada jin dalam badan dia. Nampak? Okey, so dengar ustaz baca Quran. Okey, fa idza quri'a 'alaikumul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan pada kalian Al-Quran, pasang telinga dengar dan diam, jangan berkata-kata. Baik, apa Allah sebut? Allah kata walaqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita satu anugerah, satu hadiah. Apa dia hadiahnya? Qad ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah berikan seorang nabi daripada jenis manusia. Allah anugerahkan kepada kita seorang nabi. Okey, baik. Apa yang Nabi SAW buat? Yatluna alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. So Nabi SAW buat 4 benda. Yang pertama, dia baca Al-Quran. Dia membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Yang kedua, dia menyucikan mereka daripada kotoran dosa dan juga akidah yang salah. Baik, kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Dia mengajarkan kepada para sahabat iaitu kitab, wal hikmah, dan mengajarkan hikmah iaitu ilmu. So Nabi SAW adalah nabi yang mengajar. Baik, macam mana Nabi SAW mengajar? Ustaz ceritakan pula kisah seterusnya. Siapa pula nak jadi pelakon ni? Oh, ramai nak jadi pelakon. Okey, mai yang ni dulu. Mai sini. Okey, belum kan? Okey, mai. Okey, pelakon ketiga. So, okey, pelakon ni bernama, dengar baik-baik nama dia. Nama dia adalah Muawiyah bin Al-Hakam. Apa nama dia? Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Okey, so nama dia Muawiyah. Seorang sahabat Nabi, nama dia Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah ni, dia ni baru sahaja masuk Islam. Dia tak banyak ilmu. Dia tengok Nabi SAW solat, dia pun solat dekat sebelah Nabi SAW macam ni. Baik, kalau solat 2 orang, macam mana nak buat? Kalau solat berdua, rapatkan saf, macam mana rapat? 2 orang saja nak solat. Kat mana dia kena duduk? Tepi macam mana? Kanan ke kiri? Kanan. Okey. Jabir bin Abdullah, dia pernah duduk kat sebelah kiri waktu dia solat. Apa Nabi buat? Nabi pegang telinga dia, Nabi tarik, dia letak kat sebelah kanan. Okey, baik. Duduk kat sebelah sini. Kanan, belakang sikit saja daripada imam. Okey, macam ni. So ketika Nabi SAW solat, datang seorang sahabat, dia solat dekat sebelah Nabi. Nama dia Muawiyah. So Muawiyah ni buat apa? Muawiyah ni dia duduk dekat sebelah Nabi SAW, dia solat. Baik, kebetulan Muawiyah ni bersin. Cuba bersin tengok. Bersin sekali. Tak boleh bersin.
Buat tengok macam mana bersin. Ha, nampak? Baik, bila ada orang bersin, apa nak sorry. Salah, ustaz salah cerita. Bukan dia yang bersin. Orang lain bersin. Siapa nak bersin? Okey, bersin. Cepat bersin. Okey, baik. Bila dengar orang bersin, apa nak jawab? Dengar. Siapa yang dengar orang lain bersin, dia sebut alhamdulillah. Okey. Baik. Orang yang bersin dia sebut alhamdulillah. Orang yang mendengar yarhamkallah. Okey, sebut yarhamkallah. Okey, jadi Muawiyah yang duduk sebelah Nabi ni tiba-tiba dia jawab yarhamkallah. Boleh tak ketika tengah solat jawab bersin? Boleh tak? Waktu tengah solat boleh ke tak boleh? Tak boleh. Pandai. Okey, tak boleh. Tak boleh waktu tengah solat, tak boleh jawab bersin. Okey, so dia dah jawab bersin. Maka bila dia jawab bersin, sahabat yang ramai-ramai ni semua tengok dia. Okey, sahabat tengok dia, apa dia ni jawab bersin. Kemudian waktu dia tengok, semua orang tengah tengok dia sebab dia jawab bersin tadi, apa dia kata? Dia kata, apa tengok-tengok? Saya kata tengok, apa tengok-tengok? Apa dia tengok? Nampak. Okey, baik. Dia kata dekat sahabat yang lain, apa tengok-tengok? Dia kata, apa hal korang tengok aku? Kemudian bila dia cakap macam tu, sahabat ni, orang Arab ni, dia ada satu adat tabiat dia. Bila dia orang marah, dia orang tak puas hati, dia akan tepuk paha. Okey, dia tampar paha tu, maksudnya tampar paha, dia orang buat macam ni. Okey, buat tengok, tepuk paha. Okey, tahu apa maksud tu? Maksud dia, siap engkau sekejap lagi. Okey, siap engkau sekejap lagi. Engkau main-main dalam solat. Macam korang tengah solat, korang main-main. Ustazah cakap apa? Sekejap lagi engkau kena. Sekejap lagi engkau kena sebab engkau main-main dalam solat. So, sahabat yang tengok dia bercakap dalam solat ni, dia jawab bersin ni. Bila dia jawab bersin, dia orang tengok dia kata apa tengok-tengok? Dia orang tampar paha, sekejap lagi engkau kena. Okey, engkau main-main dalam solat. Okey, so apa kesalahan dia? Jawab bersin. Okey, yang pertama jawab bersin. Yang kedua, dia bercakap ketika solat. Okey, baik. Bila dia bercakap ketika solat, sahabat marah sebab tak boleh bercakap ketika solat. Boleh ke bercakap waktu solat? Tak boleh. Baik, sekarang dia teruskan solat sampailah dah selesai. Okey, kita duduk ke depan sikit. Sekarang ni kita lakonkan orang tengah solat. Duduk. Okey, duduk. Okey, duduk solat macam mana duduk solat? Duduk tahiyat. Okey, kemudian Nabi SAW pun sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, makmum kena buat apa? Buat bagi salam juga. Okey, buat bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, selesai saja solat tu. Kalau okey, kalau ustaz, anak ustaz main-main dalam solat, rasa-rasa ustaz buat apa? Kena rotan pasal main-main dalam solat. Tak pun ustaz pulas telinga pasal apa kau main-main dalam solat. Tak pun ustaz cubit paha, kenapa kau bercakap dalam solat. Tak pun ustaz ambil rotan piak dekat belakang, kenapa kau bercakap dalam solat. Tapi tengok Nabi SAW, Nabi buat macam mana? Okey, Nabi pusing ke arah Muawiyah. Baik, apa Nabi buat dekat dia? Nabi pegang dia macam ni. Apa kata Nabi SAW? Ya Muawiyah, wahai Muawiyah, as-salatu la tasihhu bi kalamin nas. Solat ni tak boleh bercakap. Wahai Muawiyah, solat ni tak boleh apa? Tak boleh bercakap. Solat ni tak boleh bercakap. Inna salata hiya tasbihu wa takbiru wa qiraatil Quran. Solat tu adalah takbir, solat tu adalah tasbih, membaca tasbih, dan solat adalah membaca Al-Quran. Tak boleh cakap. Nampak tak? Dia orang tak nampak, nak tengok dia ni. Saya dengar dia tepuk ni. Ni, dia solat dia bercakap. So Nabi SAW tepuk, usap dia, gosok belakang dia sambil bercakap, pegang bahu dia dan mengatakan, Muawiyah, solat tak boleh cakap. Solat tak boleh apa? Tak boleh bercakap. Solat adalah takbir, tasbih, baca Quran. Okey, so ulang balik. Solat tu adalah takbir, tasbih dan membaca Al-Quran. Tak boleh bercakap ketika solat. Baik, apa kata Muawiyah ni? Bangun. Okey, apa kata Muawiyah
bin Al-Hakam As-Sulami, Muawiyah kata aku tak pernah jumpa seorang yang macam Nabi SAW. Kalau orang lain, kalau Ustaz Najib dah pulas telinga, kalau ustazah dah cubit perut. Okey, baik, tak pun watan sebab bercakap ketika solat. Tapi dia kata Nabi SAW ma syatamani wala darabani. Okey, dia tidak pukul aku dan dia juga tidak marah kepada aku, menghardik aku. Bahkan Nabi SAW bercakap kepada aku dengan baik. Okey, tu cara macam itulah Nabi SAW buat. Sebab itulah Nabi SAW disayangi oleh para sahabat. Baik. Satu kisah lagi pula Ustaz cerita. Okey, satu kisah lagi. Satu kisah lagi ni, beberapa orang di kalangan kanak-kanak pergi belajar dengan Nabi SAW. Berapa lama mereka duduk dengan Nabi? 2 bulan. Baik, kamu balik ke rumah ke tinggal di asrama? Duduk di asrama? Di rumah, balik rumah. Baik. Kak, boleh ke tinggal di asrama 2 bulan tak balik rumah langsung? Boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Rindu dekat keluarga, teringat dekat ibu bapa, bukan? Okey. Rindu dekat adik-adik. Bagus. So, 2 bulan dia orang tinggalkan kampung halaman yang peringkat usia macam kamu. Apa Nabi SAW buat? Nabi pergi dekat dia orang kanak-kanak ni, Nabi tanya dia orang. Okey. Ada ayah tak? Ada. Ayah nama apa? Nama apa ayah? Saya pun tak tahu. Luqman nama ayah. Okey. Okey, awak tinggal kat mana? Rumah kat mana rumah? Rumah dah lupa. Subhanallah, dah lupa dah rumah dia kat mana. Okey, Akmal Haziq, kat mana rumah? Saya Bukit Piatu Mutiara. Bukit Piatu Mutiara. Okey, nama apa ni? Ahmad Amar. Ahmad Amar. Okey, Ahmad Amar tinggal kat mana? Kat Batu Berendam. Batu Berendam. Okey, baik. So Nabi tanya dia orang kat mana kau orang tinggal, dia orang pun cakap. Apa Nabi SAW kata? Kalian mungkin telah merindukan keluarga kalian. Sekarang baliklah kalian ke rumah dan ajarkan kepada keluarga kalian tentang solat. Okey, so ingat, kamu hari ni, kamu datang ke sekolah, kamu belajar. Bila kamu balik ke rumah, kalau kamu tengok ada keluarga kamu, mungkin bukan mak ayah, mungkin abang, adik, kakak, sepupu yang tak solat, apa kamu nak buat? Okey, yang pertama, ajak dia solat. Okey, kalau dia tak nak ajak, tak nak solat, suruh dia solat. Dan ya, kata Nabi SAW. Okey, baik. Nabi kata apa dekat dia? Nabi kata dekat dia, sallu kama raaitumuni usolli. Solatlah kamu macam kamu tengok aku solat. Balik ke rumah, kamu kena solat dan buat macam aku buat. Okey, baik. So kena solat macam mana? Solat macam Nabi SAW buat. Nabi suruh ajarkan kepada ahli keluarga. So di sini menunjukkan Nabi SAW guru, dia nak kita juga mengajar orang lain supaya jadi macam kita. Baik, kamu tahu dulu Ustaz. Okey, ni sekarang ni Ustaz nak ceritalah pengalaman Ustaz. Ustaz dulu darjah 1. Darjah 1 berapa umur? 7 tahun. Waktu Ustaz darjah 1, jenuh kameraman nak ikut Ustaz. Okey, baik. Baik, waktu Ustaz darjah 1 masuk ke kelas, cikgu sekolah Ustaz, nama dia Cikgu Hafsah. Ustaz masih ingat. Kamu mesti kena ingat ni nama semua guru-guru ni sampai kamu dah besar. Kamu kena cari balik dia orang, ucap terima kasih kerana didik korang. Okey, kata terima kasih cikgu. Okey, panggil apa? Muallimah dia orang panggil apa? Ustazah. Okey, ingat muallimah. Okey, terima kasih ustazah. Cakap. Okey, baik. Okey, so saya darjah 1, Cikgu Hafsah tanya saya. Apa soalan Cikgu Hafsah tanya? Dia tanya setiap orang dalam kelas ni. Okey, baik. Contoh. Okey, Akmal nak jadi apa? Awak nak jadi apa nanti? Apa cita-cita? Okey, seorang-seorang. Penjual. Subhanallah. Okey, tajir. Tahu tak Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang ahli perniagaan? Bagus. Ya. Jadi angkasawan. Nak jadi angkasawan. Bagus, nak jadi angkasawan. Dayan. Jadi apa? Astronot. Samalah macam dia angkasawan. Okey, baik. Okey. Hud. Subhanallah. Pakar Askar Islam. Askar Islam.
Hui, dahsyat ni, masya-Allah dia orang ni. Okey, Soleh nak jadi bomba. Okey, baik. Ammar nak jadi apa? Askar Islam. Tak apa, saya tengok kesian kat adik-adik perempuan. Sekejap Ustaz nak pergi tanya kat dia orang belakang. Nak jadi apa? Tak dengar. Oh, Askar Islam. Okey, nak jadi apa Alif? Ni, detektif mencari masalah. Okey, detektif mencari masalah. Subhanallah. Ha? Polis. Nak jadi apa? Ustaz. Okey. Askar Islam. YouTuber. Subhanallah, YouTuber macam-macam. Okey. Admission. Subhanallah. Okey. YouTuber juga. Okey, saya nak tanya adik yang perempuan ni lah. Okey, Nur Aisyah nak jadi apa? Okey, yang ni lagi rare. Yang ni nak jadi doktor haiwan. Okey, Nur Aisyah Sofia. Nur Khairiah. Doktor haiwan juga. Subhanallah, dua-dua orang nak jadi doktor haiwan. Okey, Khaliluna. Ustazah Islam. Ustazah semua Islam. Tak ada ustazah bukan Islam. Okey, baik. Nisrin. Nak jadi apa? Bomba. Nak jadi bomba Nisrin. Subhanallah. Okey. Ya. Askar. Okey. Next. Ha? Tentera laut. Okey. Okey, cepat. Siapa nak jawab? Okey. Ha, kan dia dah angkat tangan tak tanya kan marah dia. Okey, nak jadi apa? Doktor gigi. Ha? Ustazah. Okey. Ustazah. Okey, bagus. Nak jadi chef. Okey, subhanallah, nama apa tu? Nur Qisha. Okey, Sofia. Nak jadi apa? Ha, Doktor Covid. Subhanallah, Doktor Covid. Ya, yang berdiri belakang. Okey. Nur Liana. Nak jadi nurse. Subhanallah. Okey, baik, tak apa. Okey, cukup. Okey, sekejap lagi Ustaz tanya balik. Okey, sekejap lagi. Ya, yang dah berdiri dah. Cikgu dengan chef. Okey, baik, tak apa. Ha. Okey. Ustaz dah tanya, ramai yang nak jadi macam-macam. Yang banyak, yang paling banyak Ustaz dengar, Ustaz, saya kira Ustazah bomba. Okey, baik, yang paling ramai. Ya. Okey, sekarang dengar. Okey, dengar. Okey, sekarang pandang Ustaz ke depan. Okey, tengok sini semua. Semua tengok sini balik. Okey, betulkan kedudukan. Okey, tengok sini. Tenang. Okey, cuba sebut dengar. Allahu Akbar. Okey, diam. Okey, baik. Okey, sekarang Ustaz cerita pada Ustaz. Ustaz dulu darjah 1. Okey, darjah 1 ni cikgu tanya nak jadi apa? Ustaz jawab nak jadi apa? Nak jadi ustaz. Baik, dia tanya balik Ustaz, kenapa nak jadi ustaz? Ustaz jawab, Ustaz nak mati syahid. Jadi cikgu ni pun, dia pun pelik, dia pun diam. Darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Siapa pun yang tanya Ustaz, Ustaz tak pernah tukar pun, tetap Ustaz nak jadi ustaz. Baik, tapi darjah 4, 5, 6, Ustaz dah mula nakal. Okey, nakal. Tahu nakal buat apa? Nakal tak adalah buat jahat sangat. Okey, tapi kerja kami orang kampung gantung lastik dekat leher. Tahu lastik? Okey. So masuk dalam hutan, kadang-kala lastik burung, kadang-kala tahu Ustaz buat apa? Ambil katak, belah perut katak tu buat operate, kononnya macam doktor. Okey. Lepas tu Ustaz buat apa lagi? Adalah apa benda yang pelik ketika pergi ke surau. Kadang-kala Ustaz pergi kacau atuk-atuk yang solat. Atuk-atuk ni dia solat. Apa Ustaz buat? Ustaz pergi jentik. Okey, Ustaz pergi jentik. Okey, jentik apa? Jentik kat belakang atuk-atuk yang tengah solat tu tadi. Kacau orang tengah solat. Sampai kan orang tua-tua, sampai Ustaz pernah kena penampar dengan seorang pakcik dekat masjid. Sebab apa? Kacau orang tengah solat. Last sekali, apa berlaku? Okey, Ustaz belajar sampailah dapat sambung belajar ke luar negara. Okey, luar negara. Ustaz pergi ke Syria, kemudian Ustaz pergi ke Jordan. Waktu belajar di sana, ada satu peristiwa pernah berlaku. Okey,
Satu peristiwa pernah berlaku ni. Apa peristiwa dia? Ustaz diminta untuk menghafal satu teks. Okey, ustaz kena hafal satu muka surat. Baik. Kemudian nama ustaz ni berada pada nombor 42 daripada kelas. So satu masa, satu kelas ni 1 jam sahaja. So mungkin ustaz kata tak apalah, mungkin esok tak sempat sampai dekat ustaz, masa dah habis. So tak payah hafal. Jadi ustaz pun tak hafal. Balik ke rumah ustaz tak hafal. Esoknya ustaz sampai ke kelas. Bila sampai, tiba-tiba ustaz yang mengajar tu, dia panggil nama Muhammad Najib, sila datang ke depan. Okey, baik. Mai seorang jadi pelakon. Siapa nak jadi pelakon pula? Yang belum? Yang belum lagi siapa? Okey, mai. Okey, yang belum. Okey, mai duduk kat sebelah. Yang ni ustaz lakonkan. Okey, duduk kat sini. Pusing ke sini, menghadap ke ustaz. Ustaz panggil dia. Ustaz-ustaz lah waktu tengah belajar dulu. Muhammad Najib, sila datang kat depan. Dia pun datang. Bila dia datang, guru kami, syekh kami ni, dia pun cakap, Iqra. Dia suruh saya baca. Okey, saya boleh baca tak? Waktu tu saya tak menghafal. So saya diam. Saya pun tunduk kepala. Dia cakap lagi, Iqra, baca. Saya kata saya tak boleh baca. 3 kali dia suruh saya baca, saya tak baca. Apa dia buat? Akhirnya dia pegang, dia tampar. Pang. Okey, dia tampar. Okey, bila dia tampar, kopiah pun jatuh dekat bawah. Jatuh kopiah kat bawah. Ustaz pun tunduk kepala. Waktu tu ustaz berusia 18 tahun. 18 tahun ustaz kena penampar dengan seorang Syekh Arab. Kelepang dia tampar, jatuh kopiah. Bila jatuh kopiah tu ustaz tak ambil, ada bangun seorang sahabat ustaz daripada negara Algeria. Dia angkat tangan, dia kata, Syekh, tidak boleh tampar di muka. Ada larangan untuk tampar pada bahagian muka. Okey, tak boleh tampar. Ya, tak boleh tampar pada bahagian muka, kerana muka tempat yang mulia. Apa kata Syekh ni? Engkau duduk, aku tahu apa yang aku buat. Sebenarnya aku bukan tampar muka dia, tapi aku tampar setan yang bertenggek kat muka dia. Okey, baik. Baik, nampak tak? Okey. So aku tampar, bukan tampar dia, aku tampar setan yang bertenggek kat muka dia. Saya pun diam. Okey, baik. So kata Syekh ni, aku tahu apa yang aku buat. Selepas saya kena penampar tu, akhirnya terus saya dapat hafal sampai ke hari ni saya dapat ingat. Okey, baik, duduk balik. Terima kasih. Okey, hafal. Baik, saya nak cerita kat kamu apa? Kadang-kala guru bila dia buat sesuatu benda, ada sebab dan musabab. Ada orang yang cakap saja dia akan dengar. Ada orang yang dia nak kena bagi hukuman, baru dia nak takut. Baik. So setiap orang ni ada cara dia yang tertentu, cara nak didik. Sebab tu ustaz, saya ingat ustaz pernah kena penampar dulu ni, sampai ustaz boleh hafal satu benda yang panjang. Hadis yang paling panjang ustaz boleh hafal, hadis dalam hadis 40. Okey, contohnya ustaz pernah menghafal 1225 baris fiqh. Subjek fiqh ustaz hafal 1225. Kalau orang tanya ustaz, apa dia air ada berapa jenis? Laha miyahi sab'atun wa yal matar wal ma'u min bahrin wa bi'rin wa naha kadzaka min 'alnin wa salji wal bara sumal miyahu arba'un aidan tu'an. Imma yakunu tahiran mutahhira ay mutlaqan wa laysa makruhan yura. Orang tanya pula, ustaz, syarat tayammum apa dia? Syurutuha wujudu 'udhrin ka safar aw maradun yufdhi ma'al mali dharara wa tufi'li ma lahu tayammama wa sa'yuhu fil waqti fi tahsil ma. Orang tanya lagi pula, ustaz, syarat hadis sahih apa dia? Wal awwaluha sahih wa huwa ma tasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi 'adu dhabitun 'an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hadis hasan, wal hasanul ma'rufu turqan wa qada rijaluhu laka sahih ishtahara. Siapa yang dapat 1/2 dalam ilmu faraid, wa nisfu fardhu khamsatin afradi az-zawj wal unsa minal auladi. Semua dengan cara menghafal. Okey, semua dengan cara menghafal. Macam mana ustaz buat? Maka ustaz menghafal, yang pertama guna mata, yang kedua guna apa? Guna tangan. Okey, guna tangan. Baik, pernah dengar tak siapa sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis? Siapa dia? Salah. Yang paling banyak meriwayatkan hadis? Salah. Siapa pernah dengar nama Abu Hurairah? Okey.
Abu Hurairah dia menghafal hadis paling banyak. Kata Abu Hurairah, tak ada siapa pun boleh lawan aku. Aku paling tinggi sekali, paling banyak sekali menghafal hadis. Cuma seorang budak muda. Okey, so ingat, Ustaz nak sebut nama, ada 4 orang Abdullah di zaman Nabi SAW. Yang keempat-empat mereka adalah kanak-kanak. Kamu kena hafal nama ni. 4 Abdullah. Okey, siapa dia? 4 Abdullah. Abdullah yang pertama, Abdullah ibnu Abbas. Tulis Abdullah ibnu Abbas. 4 kanak-kanak yang namanya sama, tetapi mereka adalah pelajar yang terbaik. Okey, tulis Abdullah bin Abbas. Tulis Abdullah, ABDULLAH. Abdullah bin Abbas. Okey, dah tulis. Okey, Abdullah bin Abbas. Okey, satu. Ada 4 Abdullah. Okey, dah tulis. Yang kedua, Abdullah bin Umar. Okey, yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Okey, yang kedua siapa dia? Abdullah bin Umar. Okey, dah dapat. Abdullah bin Umar. Baik, yang ketiga. Okey, Abdullah bin Umar. Yang ketiga. Okey, yang ketiga Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru bin As. Abdullah. Yang ketiga Abdullah bin Amru bin As. Bin As. Abdullah bin Amru bin As. Berapa orang dah? 3 orang. Okey. Nombor 4, Abdullah bin Zubair bin Awwam. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awwam. Awwam. Abdullah bin Zubair bin Awwam. Siapa yang sempat tulis 4 nama tadi tu, angkat tangan. Nampak ramai yang dah dapat tulis 4. Okey, ustaz ulang balik. Abdullah bin Abbas. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Abdullah bin Amru bin As. Yang keempat Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Okey, ada 4. Baik. Dapat? Tak dapat? Okey, tengok dekat kawan. Kemudian kata perawi, kalau siapa sebut 4 orang nama ni, tambah lagi 1 Abdullah. Okey, Abdullah mana pula nombor 5? Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud adalah Abdullah yang keempat, yang kelima. Okey, so ada 5. Daripada 5 orang Abdullah ni, 4 adalah kanak-kanak. 4 orang ni adalah kanak-kanak. Okey, 4 orang ni adalah kanak-kanak. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah. Okey, sebut macam ustaz sebut. Okey, sekarang ni ikut ustaz. Okey, Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Amru. Abdullah bin Zubair. Abdullah ibnu Mas'ud. Okey, so ada 5 Abdullah yang hebat. Kamu, kalau orang tanya, kamu nak jadi apa? Kamu cakap, kami nak jadi macam Ubaidullah. Macam Abdullah yang ustaz sebut ni. Ustaz sebut Abdullah yang pertama. Abdullah yang pertama ni, dia sanggup pergi minta izin dekat Nabi SAW. Okey, baik. Siapa nak lakon watak yang seterusnya? Apa dia? Okey, Ahmad apa? Okey, mai Ahmad. Ahmad apa? Ahmad Hafizan. Mai sini Ahmad Hafizan. Okey. Suka dia orang berlakon. Okey, Ahmad Hafizan. Okey. Sekarang Ahmad Hafizan. Okey, saya minta dia lakonkan watak Ibnu Abbas. Okey, Ibnu Abbas, dia bapak dia cakap dekat dia, okey, katakan ni Abdullah Ibnu Abbas. So saya bapa Abdullah bin Abbas, nama dia Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas, malam ni jangan tidur di rumah. Malam ni engkau pergi tidur di rumah Nabi SAW. Engkau tengok macam mana Nabi SAW tidur dan apa yang dia buat setelah dia bangun daripada tidur. Ibnu Abbas tu. Okey, baik. So macam mana kamu nak buat?
Okey, pergi minta izin. Macam mana minta izin? Ya Rasulullah, nak minta izin tidur dekat rumah Nabi SAW. Dia pun datang ketuk pintu. Ketuk pintu? Okey, baik. Dia ketuk pintu. Kemudian Ibnu Abbas kata, "Ya Rasulullah, ayah suruh tidur di rumah." So kata Nabi SAW, "Okey, sekarang baik." Nabi kata, "Tidur." Nabi hamparkan hamparan dekat dia, dia pun tidur. Ketika tidur, dia kata, "Aku tak dapat tidur kerana aku nak tengok apa Nabi SAW buat ketika tidur." Waktu Nabi SAW nak tidur, dia baca apa? Doa apa? Apa doa tidur? Okey, baik. Ada satu riwayat yang lain membacanya dengan Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah yang mematikan dan menghidupkan. Kerana tidur itu mati kecil, kemudian dihidupkan daripada tidur. Baik, apa lagi yang Nabi SAW baca ketika tidur? Tahu? Okey, lain lagi apa yang Nabi baca? Ya, 3 qul. Macam mana buat 3 qul? Okey, bukan. Macam mana Nabi SAW baca? Okey, macam mana baca? Buat macam ni. Okey, buat macam ni. Dekat atas tapak tangan. Kemudian dibacakan 3 qul. Qul apa? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, kemudian buat apa? Tiup. Okey, malam ni kau orang buat. Tahu? Tiup ke atas tapak tangan. Ya, betul. Sapukan pada anggota badan. Siapa buat? Selalu buat. Siapa yang ajar? Pandai mak kau. Okey, baik. Pandai mak dia ajar. Bagus. Boleh. Okey, kejap. Apa nama Ahmad Haziq, Akmal Haziq, sini kejap. Okey, sekarang ni Akmal Haziq. Okey. Tunjukkan macam mana Akmal Haziq buat waktu nak tidur. Okey, baca apa? 3 qul. Okey. Ha. Okey. Pandai, barakallahu fiik. Okey, baik. Okey, bagi satu tepukan dekat dia. Okey, baik. Okey, so Ibnu Abbas ni, okey, sama balik. So dia pun tengok Nabi SAW buat apa. Apa lagi yang Nabi buat ketika tidur? Nabi SAW mengambil wudu sebelum tidur. Baik, ketika Nabi SAW nak pusingkan badan dia, dia akan menyebut zikrullah. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan waktu mula-mula Nabi SAW bangun, apa Nabi buat? Waktu Nabi bangun daripada tidur, apa Nabi baca? Baca doa bangun. Apa dia doa bangun tidur? Alhamdulillah. Alhamdulillah illazi ahyana wa amatana wa ilayhi nusyur. Okey, pandai. Okey, bagi satu tepukan dekat Ahmad Hamizan. Okey, baik. Ahmad Hamizan duduk. Terima kasih. Baik, kemudian apa Nabi SAW buat? Okey, Nabi SAW dia baca saja doa tu, dia sapukan kedua belah tangan pada muka dia. Macam mana buat? Tengok macam ustaz buat. Macam ambil wudu. Okey, kemudian Nabi SAW baca ayat 190 daripada surah Ali Imran. Siapa yang hafal? Ada? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nabi sapukan pada wajah baginda menghilangkan kesan tidur. So, bangun tidur, baca doa, baca Al-Quran. Okey, baik. Kemudian Nabi SAW selepas tu apa dia buat?
dia bangun. Waktu kamu tidur, kamu tahu tak ada 3 belitan setan. Setan waktu kamu tidur, setan datang dia ikat kalian. Kat mana tempat dia tidur? Kat mana? Bukan. Ketika kamu tengah tidur, Nabi SAW ikat 3 tempat. Bahagian atas, bahagian tengah, bahagian kaki. Kenapa? Sebab dia tak nak kamu bangun. Dia suruh kamu tidurlah, kata setan. Okey, baik. So, macam mana tahu tak? Macam mana nak buka ikatan tu? Siapa tahu macam mana nak buka? Macam mana? Macam mana? Gunting. Bagus budak-budak apa namanya anak-anak Al-Qiblah ni. Okey. Ya, betul. Cara nak membuka ikatan yang pertama adalah dengan menyebut nama Allah. Apa saja? La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Sekali saja sebut, ikatan pertama akan terbuka. Okey, sekarang ada lagi 2 ikatan. Macam mana nak buka ikatan kedua? Jap. Ya, betul. Yang kedua, nak buka ikatan kedua adalah dengan mengambil wudu. Okey, mengambil wudu. Baik. Next, yang ketiga, nak buka. Okey, solat subuh ataupun solat sunat. 3 benda. Kalau dah buat 3 benda ni, ya, kesemua ikatan akan terputus dan dia akan jadi seorang Muslim yang kuat. Okey, dia akan jadi seorang Muslim yang kuat. Siapa yang mengantuk ni maknanya dia mesti pagi tadi dia tak buat macam tu. Buat. Siapa yang buat? Okey, bagus. Barakallahu fikum. Siapa yang buat? Dia adalah orang yang bagus. Dia orang yang kuat. Okey, tuan? Baik. So, itu di antara benda yang Nabi SAW buatkan pada waktu tersebut. Baik. Kembali balik. Okey, so pengajaran yang Ustaz nak bagi tu apa? Mungkin sekejap saja walaupun kita bercakap, tetapi poinnya, hiduplah dan buatlah apa yang Nabi SAW buat. Kerana siapa yang ikut Nabi, tanda dia apa? Tanda dia kasih kepada Nabi SAW. Baik, ulang balik. Siapa yang kasih dekat Nabi, dia mesti ikut cara Nabi SAW, tak lebih dan tak kurang sedikit pun. Baik, yang kedua, apa yang kamu belajar, kamu kena buat dan kena ajarkan pula kepada orang yang lain. Baik, Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang guru kepada para sahabat dan guru kepada kita. Kalaulah Nabi SAW tak ajarkan pada kita agama ni, samalah kita macam kambing. Tahu kambing? Okey, baik saja. Makan, minum, berjalan. Okey, baik. Tapi kita jadi orang yang paling terbaik. Siap? Bila kita jadi orang yang paling terbaik? Bila kita ikut Nabi, cara Nabi SAW. Baik. Okey, so Ustaz doakan kamu jadi macam Ibnu Abbas. Siapa dia lagi? Ibnu Umar. Siapa lagi? Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Baik, jadilah macam Abdullah ini, nescaya kalian akan dapat berada kat dalam syurga bersama dengan Nabi SAW. Baik, yang terakhir, siapa ada soalan nak tanya? Okey, apa soalan dia? Sila. Apa soalan? Okey, cepat. Siapa nak tanya soalan sebelum kita stop? Okey. Nak tanya apa? Amal Lutfan. Siapa cepat? Siapa? Ya, siapa nak tanya soalan? Okey, sila. Okey, baik. Dia kata, setan kan dah ikat kita, macam mana kita nak bangun, nak ambil wuduk? Okey, sebab ikatan pertama dah terbuka. Maksud ikatan di sini bukanlah ikatan tali. Dia panggil ikatan yang menjadikan kita rasa malas nak bangun. Dia bukanlah ikat tali ataupun ikat dawai sampai kita tak boleh bangun tu. So, ikatan di sini adalah seumpama dia ni sedang dibelit oleh setan dan juga disusahkan dia untuk bangun.
melainkan setelah dia bangun. Yang ni bukanlah masuk ikat macam ikat tali, tak nampak pun ada tali, bukan. So dia masih boleh bangun. So macam mana nak bangun? Dia kena zikrullah, automatik dia boleh bangun. Dia pergi ke toilet ambil wuduk, automatik dia akan jadi lebih kuat. Dia ambil wuduk dan dia solat 2 rakaat, dia akan jadi lebih kuat lagi lepas tu. Baik, ya. Macam mana apa? Okey, macam mana nak jadi Nabi? Cik, tak boleh, kita tak boleh jadi Nabi. Nabi SAW, Allah yang lantik. Okey, baik. So, Nabi SAW, yang boleh ikut sunnah Nabi. Okey, yang boleh ikut sunnah Nabi. Baik, Ustaz bagi satu doa. Okey, Ustaz bagi satu doa. Kamu baca doa ni. Okey, kamu baca doa ni. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amalan alladhi yuqarribuna ila hubbik. Okey, baik. Sekarang masuk dia pula. Ya Allah, Allahumma inna, ya Allah, kami pohon cintamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Okey, tak boleh. Sekali lagi. Dan mencintai amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Baik. Allahumma inna a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Okey, doa ni Nabi ajarkan pada para sahabat untuk dibaca tiap-tiap pagi. Okey, apa maksud dia? Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu dan bersyukur kepadamu dan melakukan amal ibadat yang terbaik. Okey, baik. Ada lagi soalan lain nak tanya? Okey, kejap. Adik perempuan kita pula. Okey, nak tanya apa? Ya, siapa nak tanya? Ya. Tak dengar, Ustaz tak dengar. Okey, sekejap. Apa tu? Kenapa kita solat asar kita bangun kan? Kenapa kita tidur asar kita bangun kan? Rasa macam tak nak solat. Okey, baik, bagus. Kenapa bila kita tidur, kita bangun, kita rasa macam tak nak solat? Okey, baik. Kenapa? Siapa nak jawab? Kenapa waktu kita bangun tidur, kita rasa malas nak solat? Kenapa? Sebab apa? Ya, sebab kena ikat dengan setan. Sebab kena ikat dengan setan. Okey, so macam mana nak kena rajin? Kamu kena jadi orang yang kuat. Bangun juga. Sebut Allahu Akbar, terus bangun. Okey, baik. So, kenapa jadi malas? Sebab ada ikatan daripada setan tu tadi. So, macam mana nak buka ikatan setan? Kita dah ceritakan tadi. Okey, sebut zikir, ingat Allah. Okey, kemudian bangun ambil wuduk, kemudian solat, kita akan jadi orang yang kuat. Okey, baik. Okey, siapa nak tanya soalan lagi? Okey, ada lagi. Yang terakhir, siapa dia? Sekejap, okey. Adli. Kenapa kita tak boleh nampak setan? Okey, kerana setan tu... Okey, kenapa kita tak boleh tengok? Kalau boleh tengok pun kita tak mau tengok. Okey, sebab apa? Sebab yang pertama... Okey, dengar Ustaz jawab. Dengar Ustaz jawab. Setan adalah makhluk yang Allah laknat. Okey. Semua benda yang Allah laknat, kita tak mau tengok dan kita kena benci. So, kalau dah benci, suka tengok tak? Tak perlu suka tengok. Okey, sebab apa? Sebab dia adalah makhluk yang Allah benci. Kita tak perlu tengok benda yang Allah benci. Okey, Ustaz cerita satu kisah. Nabi SAW ketika melalui
laut mati. Laut mati itu tempat kaum Nabi Allah Lut yang diazab oleh Allah. Allah angkat bumi, Allah terbalikkan bumi dia. Waktu Nabi SAW lalu, Nabi tak nak toleh, Nabi tolehkan ke arah yang lain. Nabi tak suka tempat yang Allah tak suka. Waktu Nabi SAW lalu ke kawasan kaum Nabi Allah Saleh, sama juga kaumnya telah ditimpakan malapetaka, didatangkan ribut taufan sampai semua mereka mati. Waktu Nabi lalu kat situ, Nabi toleh ke arah yang lain. Nabi tak nak tengok. Kenapa tak nak tengok? Sebab tempat tu tempat yang Allah benci, dan kaum itu adalah kaum yang Allah benci. Okey, so tak perlu nak tengok setan. Kalau takut dekat setan, nak baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun baca bismillah. Setan itu dia kecil saja setan. Dan setan dia boleh menjadi sebesar rumah. Bila jadi setan sebesar rumah? Bila kamu selalu suka sebut perkataan setan tu. So macam mana Nabi SAW ajarkan kita nak bagikan setan tu jadi kecil? Sebutkan bismillah, setan yang sebesar rumah dia akan jadi kecil saja. Siapa yang banyak mengingati Allah, setan akan jadi kecil. Ya. Yeah. Okey, mana tadi? Siapa? Okey, nak tanya apa? Apa tu? Ha? Nak. Oh, laknat tu apa? Bagus. Laknat ni Allah. Apa dia, macam mana nak terjemah laknat Macam mana ustaz nak terjemah laknat? Macam mana cikgu? Macam mana nak kata laknat tu? Ya, bagus. Okey, bagus. Yang disumpah. Tahu disumpah? Kan dia tanya pula sumpah tu apa? Apa dia laknat? Yang Allah sumpah. Maksudnya Allah benci dia, Allah tak suka. Makna laknat dalam bahasa Arab turida, dijauhkan dia. Maksudnya dibenci. Satu makhluk yang Allah benci, Allah tak suka. Okey. Nak tanya apa? Kenapa apa? Kenapa syaitan tidur? Dekat kita. Okey, dia tanya. Dia suka pula tanya soalan pasal syaitan. Kenapa syaitan suka tidur dekat kita? Tidak. Syaitan dia berjanji kepada Allah. Okey, ketika Allah ciptakan Adam, syaitan tak suka. Jadi dia kata, aku diciptakan daripada api, manusia diciptakan daripada tanah. So ana khairun minhu, aku lebih baik daripada manusia. So dia dimurkai Allah. Allah kata, aku laknat engkau wahai syaitan, nyah engkau keluar daripada sini. Dan dia minta izin kepada Allah untuk nak mengganggu manusia sampailah hari pembalasan. So maknanya Allah jadikan syaitan ini sebagai satu ujian kepada manusia, yang syaitan ni dia akan sentiasa halang kita, dan itu adalah cabaran untuk kita. Walau bagaimanapun Nabi SAW dah ajarkan pada kita tak perlu takut pun pada syaitan, kerana syaitan itu hanyalah makhluk Allah yang amat lemah. Okey, baik, kita just baca Al-Quran, zikir, insya-Allah syaitan tak akan datang pada kita. Okey, habis. Dah habis Ada lagi soalan? Okey. Nanti kita sambung next episode nanti. Okey, boleh? Insya-Allah. Okey, so ustaz doakan. Okey, dengar sini. Okey, ustaz doakan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada anak-anak semua kebijaksanaan. Allahumma atihim hikmah. Kata amin. Okey, baik. Allahumma inna, baca. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan pada kami ilmu yang bermanfaat. Wa nas'aluka rizqan thayyiban. Ya Allah, berikan pada kami rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan berikan pada kami amalan yang diterima olehmu. Allahumma amin. Baik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Baca asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Najib atas ceramahnya sebentar tadi. Diharap semua murid-murid dan guru-guru dapat mengambil segala manfaat yang telah disampaikan.